lain. Saya tak tahu lah. Asal tiba-tiba dia macam ni? Tadi ada orang sempat komen ayat tu. Ni muka ayat Idan ke? Tengah buat bekal bang. Nampak Syahir tadi. Syahir mana Syahir? Syahir masuk petang. Aku mana aku? Tadi aku artis. Syahir kau tengah shoot lah Syahir? Kau tengah shoot lah? Tak, aku ada dekat office tadi. Engkau shoot dengan aku? Bukan shooting. Yelah, tapi kau shoot kan dengan MK tu kan? Ya, Ahmad tu kan? Patutnya aku buat Syahir, tapi sebab jadual aku. Kau mana layak di drama-drama kecil. Kepala otak kau. Kau action je, fighting sekarang. Cakap je Syahir tuju benda tu kat Ustaz. Senang, Ustaz boleh terima. Ustaz tak macam korang, tak ada dagu belah macam korang. Kalau Ustaz cukur janggut ni, belah. Ni dah sekedur. Jauh Ustaz pam. Tak, sekarang ni kan. Jadi dia level-level ni Tony Jaa sekarang, action movie. Ruang dunia. Apa yang dunia ni? Humble lah. Di mana di? Kita cuba. Kalau Allah nak bagi rezeki tu, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak halang, tak ada siapa boleh bagi. Maksudnya bila Syahir cakap tadi, Syahir gelak-gelak. Syahir macam nak jatuhkan Zaidi. Ustaz nampak pernah tu? Ya Allah, Ustaz. Kenapa Syahir macam dia tak nak ambil job ni? Kenapa? Macam tu Ustaz. Tak baik tau. Saya dengan Izadi sama-sama naik kot. Macam tu. Memanglah, sama-sama naik kena pijak Ustaz. Tapi macam pernah dengar ada ayat tu. Ustaz overthinking lah. Penyembuhan penyakit. Ustaz baca satu hadis Nabi SAW sebut. Hadis daripada ni Ustaz baca hadis dia ada kat sini. Hadis daripada Imam Baihaqi dan Tirmizi. Ketika Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, Nabi kata, dengan Nabi tengah Isra' Mi'raj, Jibril kata, "Hei Muhammad, bagi tahu kat umat kamu, suruh mereka berbekam." Lelaki lah. Lelaki, perempuan pun tak apa. Sebab perempuan ni dia ada period. Jadi orang lelaki lah kan. Jadi maksudnya bekam ni sunnah. Ramai lagi yang tak tahu. Sedangkan ini Jibril beritahu Nabi, tolong beritahu umat kau. Maksudnya benda ni benda penting yang Jibril suruh Nabi sampaikan. Ustaz kat kepala boleh buat ke? Boleh buat. Tapi tengok sejauh mana serius. Kalau saja-saja buat, Ustaz tak benarkan. Kalau saja-saja buat, tak benarkan. Tapi kalau betul-betul, kalau nak buat kat mana tu Ustaz? Syahir dah belajar buat sendiri. Tak, saya tolong wakilkan tanya yang dalam ni kalau nak buat. Dekat Jalan Semarak. Seorang RM20. RM20 ni beli barang ni saja. Tak ada upah. Adik saya pun buat juga. Dia chill. Tak ada charge. Maksudnya kadang orang letak satu RM10 tak ada. Bayar RM20 tu. RM20 tu untuk kad ni. Kad kita pakai buang. Habis pakai buang, nampak sarung tangan, kita ada minyak zaitun. Bang, ada orang tanya, kenapa kat kepala tu tak galakkan? Bukan tak galakkan. Tak dia sebab bahagian kepala ni dia banyak darah, jadi dia bukan waktu yang sesuai lah, bukan keperluan. Betul. Okey, apa yang ni Ustaz sampaikan lah kat Zaidi, mungkin korang ada yang terlepas dengar ke. Lelaki perlu bekam. Salah satunya sebab sunnah. Satunya sebab kita tak ada datang bulan macam perempuan. So perempuan ni memang ada datang bulan. So diorang tak boleh buat, tapi tak perlu macam kita. Sebab tu Nabi suruh kita buat supaya nak buangkan darah-darah kotor tu. Macam perempuan dah auto dah buang. Macam kita lelaki memang kita kena buat. Dia untuk kesihatan lah sebenarnya. Sebab itulah Nabi cakap dalam sunnah ni ada kejayaan. Benda ni lah kejayaannya, kesihatan. Apa-apa kita buat ni ada benda bersebab lah. Lagi satu kalau jadi nak sebut apa ni? Lagi satu jadi nak sebut, setiap kali kalau ustaz sebut ke Syahir sebut nama Rasulullah SAW, kita
kita kena sambut. Sebab ada dalam hadis mengatakan orang siapa yang tak menyambut, maksudnya bila kita sebut nama Nabi, kita tak sambut sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi cakap orang tu adalah orang paling bakhil dalam dunia. Bakhil dalam dunia. Bakhil ni lebih teruk daripada kedekut. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Fashidu? Fashidu juga sunnah. Chill. Fashidu tu apa? Fashidu ni dia tebuk tu. Terima kasih Ustaz Ebit Liu. Ya Allah Ustaz. Ustaz Ebit. Ustaz Ebit, kat mana Allah sayang. mati Ustaz. Allah murahkan rezeki Ustaz. Allah sentiasa bersama dengan Ustaz Ebit Liu. Guys, korang semua doakan semoga Ustaz Ebit Liu bahagia dunia akhirat. Semua Allah berkati Ustaz Ebit Liu, bagi bunga. Terima kasih Ustaz Ebit Liu. Ini saya tengah bekan, saya tinggal jauh biar. Tengah, ya Allah Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz Ebit. Ya Allah. Tidur dengan bayan. Semalam baru kita cakap dengan pukul 2 pagi. Chill. Terima kasih Mika, terima kasih kekasihku. Semalam pun kita cakap dengan siapa? Cakap dengan kawan-kawan kita. Ustaz Ebit bagi paus. Ya Allah. Paus. Semoga Allah berkati Ustaz. Ya Allah Ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Ustaz Ebit bagi paus. Ustazah. Suruhlah Ustaz Ebit naik je, bagi sharing-sharing sikit sambil-sambil, lama tak dengar. Ayah Kusuddin wa ana minha. Ayah Kusuddin wa ana hayy. I love you Ustaz Zul. Ustaz, kami semua rindu sayang Ustaz. Semoga Ustaz bahagia dunia akhirat. Ya Allah, semalam baru dengan idaman dengan Syahidah pukul 2 pagi. Kita tunjuk gambar-gambar kat Serendah, gambar-gambar Muasli, gambar Ustaz Ebit pakaikan serban, gambar Ustaz Ebit suap, gambar Ustaz Ebit, gambar kita kat Serendah tu. Ya Allah. Ingatlah Ustaz Ebit je turun naik, bagi kata-kata sikit bang. Lepas tu kejap lepas tu keluarlah balik. Rindu nak dengar dia punya bayan tu. Aduh, bayan pertama dengar dia punya dia lah. Ya Allah. Kalau Ustaz Ebit Harap-harap lah Ustaz Ebit sudi tak ada Ustaz tu kat sini, tak ada pun. Ya Allah Ustaz Ebit lah guru kami terbalik ni. Doakan saya, guruku Ustaz Zuazan. Ustaz lah guru kami, guru. Ya Allah. kena suruh Ustaz Ebit live. Kena suruh Ustaz Ebit live baru boleh invite. Oh, Ustaz Ebit kena live dulu Bukan Ustaz Ebit dah live ke? Lepas tu lepas Ustaz Ebit live, lepas tu abang invite Ustaz Ebit. Wah, Ustaz Ebit ramai doh. Tak apa, saham. Ya Allah, semua rindukan Ustaz Ebit. Kenangan. Benar, saya rindukan Ustaz Ebit. Ya Allah. Masalah dia semalam Izaidi, Syahir, semalam pukul 2 pagi kita cakap tentang keluar 3 hari kat Serendah. Gambar-gambar pergi kampung asli, gambar-gambar bayar. Tapi yang paling rare gambar-gambar last tu, gambar Ustaz Ebit pakaikan serban. Ustaz Ebit ambil gambar dengan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat ni pakai serban semua. Itu kenangan yang paling indah. Dah semalam baru cakap. Tiba-tiba hari ni Ustaz Ebit bagi paus. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah berkati Ustaz yang pemurah memang. Lama tak dengar dia cakap ni. Ya Allah, Syahir, obo. Ya Allah. Dah, saya terus nak baca Quran lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Guys, kita semua baca Fatihah
dan sedekahkan untuk Ustaz Ebit. Semoga Ustaz Ebit terus berkhidmat, terus dimurahkan rezeki, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan Fatihah ni bukan sekadar untuk orang yang dah mati, orang yang hidup pun boleh. Ya Allah, Ustaz Ebit kata macam Syahrukh Khan pula dah. Itu lah Ustaz Ebit lah dah kejar. Lama tak dengar ni. Ustaz Ebit tengah rehat kot. Allah, okey, tak apa, rehat tak apalah. Tapi nak bagi tahu kat korang, Ustaz Ebit lah paling hati kental lah. Kalau saya kena macam Ustaz Ebit tu, Ustaz Ebit diam, relax. Tahu-tahu Allah tunjuk. Tahu-tahu Allah dah tunjuk dah. Kita orang semua keluar sebab daripada Ustaz Ebit kan. Saya dapat usaha dengan Aizaidi, dapat kenal dengan Ustaz Zul kan, daripada Ustaz Ebit. Betul. Saya awal-awal pergi pun sebab Ustaz Ebit lah yang mengajak ramai-ramai apa semua. Itulah starting ni, asbab. Belum besar saham banyak saham mesti. Macam mana pun, siapa pun, Ustaz Ebit tetap guru yang kami rindui. Kenangan bersama Ustaz Ebit memang takkan kami lupakan. Betul, saya kenal Syahir, kenal Izaidi, kenal Hari Anwar, semua bermula dengan Ustaz Ebit ajak kita orang keluar 3 hari. Walaupun saya ustaz, saya mengaji masjid, tapi banyak benda yang saya belajar dengan Ustaz Ebit. Banyak benda yang saya kenal jemaah ni, prinsip dasar. Dan inilah manusia yang tak pernah jemu bagi kebaikan, manusia yang tak pernah jemu bagi ilmu, khidmat. Semoga Allah berkati Ustaz Ebit. Dan baru ni Ustaz Ebit yang mulia, maafkan saya, Ustaz Ebit yang mulia telah hantar gurunya, Cikgu Makno, pergi mengerjakan umrah bersama isterinya. Bayangkan kasih dan sayang seorang guru. Dan hari ni kami ni, kalau siapa perasan seronok ni, bukan seronok sebab Ustaz Ebit, tapi seronok sebab yang melalui merasai kenangan bersama, menangis bersama, munajat bersama. Dan hari-hari ya Allah, cuma ada satu je macam Ustaz Zul, sifat rendah diri. Tak, kalau saya rendah diri macam ni, Ustaz Ebit lagi rendah diri. Tak cakap macam Zaidi kata tadi, Ustaz Ebit tetap bagi khidmat pada orang, Ustaz Ebit tetap utamakan orang, Ustaz Ebit tetap terus melangkah. Sehingga hari ini doa-doa kita semua, moga Ustaz Ebit dikenali makhluk di bumi dan juga di langit. Amal yang baik, kita melihat apa yang dicakap dan apa obor-obor saya. Ya Allahu Akbar Ustaz. Apa kat tu Ustaz? Kena atur lah. Kena berjarah Ustaz Ebit. InsyaAllah. Tapi itulah Ustaz Ebit, saya bawa kita doakan satu masa. Dan kita seronok bawa ni tengok Ustaz Ebit sempat bagi masa dengan keluarga. Jadi doa satu hari Syahir kita dapat keluar betul-betul, dapat keluar dengan Ustaz Ebit, dapat panggil balik kawan-kawan semua untuk merasai bayan subuh, rasa bayan asar. Dan dahsyat Ustaz Ebit, lepas asar tak ada minum, pergi gas itu baru minum. Kan, masuk kampung asli. Pergilah, ya Allah, pergi jumpa budak Mamak Rempit, jumpa apa nama ni, Grab Food Panda semua. Tengok Ustaz Ebit. Nanti saya keluar dengan Ustaz ya, belajar-belajar semula. Ya Allah Ustaz, apa yang Ustaz cakap ni Ustaz? Astaghfirullahalazim Ustaz. Terima kasih duk rendah diri. Saya tak tahu nak buat apa, saya tak tahu, tak ada apa hadis yang saya baca. Saya baca hadis bekam. Hadis malam apa Syai? Hadis malam apa? Hadis malam. Tadi kau cakap hadis malam. Waalaikumsalam. Ada orang kisah salam. Waalaikumsalam. Siapa tahu tak tanya siapa ni? Siapa? Malaikat maut. Nama dia malaikat maut? Tak, hadis malam tadi punya bedtime story. Syawani kata happynya Ustaz Syahir, dia orang tak rasa kan macam mana kita happy. Bukan sebab Ustaz Ebit Liu, bukan, tapi sebab yang mengenali Ustaz Ebit Liu saja tahu. Dan kenangan macam mana yang kami lalui, tak tahu saya nak cakap macam mana, kebahagiaan ataupun benda tak jangka. Puncanya sebab Zaidi petang ni tak sangka-sangka tiba-tiba Ustaz Ebit pun masuk
Tak tahu nak cakap. Bayangkan. Lepas tu Ustaz kata yang melalui sahaja merasai. Rindu fikir-fikir balik tu gambar lama, ya Allah. First time keluar tu memang tak tahu nak cakap turning point dalam kehidupan. Belajar nak pakai jubah, nak pakai serban kan, nak pakai celak. First time pakai serban. Betul. Lepas tu kita kena kecam kan, pakai serban kan. Kau pakai serban mamai, pakai jubah hitam mamai, lepas tu viral, kena kecam. Budak-budak zaman sekarang ni mudah tersesat lah apa lah. Tapi Ustaz Ibn kata, teruskan buat kebaikan, teruskan buat amal. Jangan risau, jangan takut. Itu pesan Ustaz Ibn. Amin ya Allah, amin. Doa kami Ustaz. Doa kami jangan lalai lah. Ya Allah. Dia semua punca Zaidi lah ni. Siapa sangka kan jadi begini. Siapa duga Ustaz Ebit masuk sekali. Ku tak percaya Izaidi juga Syahid. Tiba-tiba Ustaz Ebit bagi lagi. Tak boleh nak bayang tengok buat Abang buat bekam orang ke tak tu? Ke bekam kau tu? Kita tengok jam lah. Ya Allah, ni orang bagi pisang, banana. Okey, lupa. Terima kasih Adila Yusof. Ni nampak ni, kita tengok jam, dia 5 minit. Ingat kita ni apa? Ingat buat untuk duit ke? Kita buat ikut sunnah lah, ikut masa. Dia 5 minit, dia biasa 5 minit. Kita leceh. Kita tunggu 5 minit. Sebab Encik nama pula, Encik Yusri ni pernah buat dah sebelum ni. Dia pernah buat dah sebelum ni. Awas. Tapi tengok, daripada apa kita nampak Syahid, siapa sangka good evening. sebab daripada kita sonok-sonok tadi, kita buat sunnah, Allah hantar Ustaz Ibn masuk. Asbab sunnah tadi, asbab sunnah, Allah rezekikan sebab sunnah. Tak sangka-sangka Allah rezekikan. Sebab kita buat bekam, Allah rezekikan Ustaz Ibn masuk. Alhamdulillah. Abang balik. Kita dapat juga ke saham? Pasti dapat. Nabi kata siapa yang bersama kebaikan, orang yang buat kebaikan dapat 10, yang sokong yang ikut juga dapat 10. Tak berkurang sikit pun. Please. Korang pun dapat sekali. Inilah tijarah, perniagaan yang takkan rugi. Kat dunia kalau kita berniaga ada untung, ada rugi. Tapi kalau dengan Allah kita ajak kepada kebaikan, walaupun kita tak dapat buat, kan, insya-Allah orang yang buat tu kita dapat pahala full. Kan, jadi jangan berhenti untuk sebarkan kebaikan. Kan, itu adalah tanggungjawab semua orang Islam. Kita ingat untuk cakap kebaikan ni ustaz, ahli ulama. Tak. Ini semua tanggungjawab ni adalah siapa yang dalam diri dia ada kalimah la ilaha illallah. Sebab tijarah, sebab Allah ni, okey, tolong tag kan, maksudnya Allah ni apa dia? Allah ni al-ghaniyun, maha kaya. Kaya Allah tak berkurang. Tak berkurang. Kalau orang kaya dia ada 3 juta. Izaidi nak kahwin pinjam 1 juta. Syahid nak kahwin pinjam 1 juta. Last Ustaz tinggal 1 juta. Berkurang harta. Tapi bila kita buat untuk Allah al-ghaniyu, contoh Ustaz nak beritahu. Okey, sifat pertama belajar satu sifat dia al-ghaniyu, maha kaya Allah. Kaya Allah tak berkurang, tak berkurang. Bahkan kata ulama Syekh, Allah ni sifat dia boros. Boros. Yang tak semayang pun dia bagi, yang tak beriman dengan dia pun dia bagi. Tu boros. Kalau kita select, awak geng ZZD bagi lah. Syahid, bagi lah. Model-model dapat gift. Macam kita ni. Ustaz dapat paus. Dia baru sebut tadi paus lah. Ustaz obor. Okey, sepanjang Ustaz live tadi first time dapat paus tau. Ustaz, saya tak pernah dapat paus, Ustaz. Memang tak pernah dapat paus, tapi dapat cinta. Cinta. Sorry, dah 5 minit, sorry. Alai. Alright, jadi sekejap lagi Ustaz nak cerita satu lagi sifat. Tadi Ustaz dah cerita tentang ni, kaya Allah tak berkurang. Mana Allah ni sifat boros. Siapa pun Allah bagi. Bayangkan kalau Allah berkira,
Bangun-bangun pagi, mulut tak boleh buka sebab tak sembahyang subuh. Nampak tisu ni, kita ambil tisu gulung-gulung macam ni. Okey. Jadi bayangkan Ustaz urus jenazah ke apa ni? Tak, tengah buat bekam. Jadi maksud dia apa? Maksud dia Allah bersifat Ghani. Sekejap lagi Ustaz nak urai. Kalau Zaidi ada masa lagi lah, kita urai dua sifat Allah. Tadi Al-Ghani, Maha Kaya Allah, Allah tak berkurang, betul? Yang kedua, sekejap Ustaz cerita Al-Halim, Al-Hakim, bijaksana Allah. Ustaz akan relatekan Zaidi kisah Al-Hakim dengan kucing. Apa kena mengena Al-Hakim dengan kucing? Nantikan. Bau. Dia dah sampai mana dia? Lontang. Lepas sekejap lepas tu balik lah. Suzy Majid ni. Masya Allah. Siapa tu Ustaz? Ada orang bagi Pau. Baik kat saya. Okey. Tadi ada benda nak cakap tapi lupa lah. Lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruskan jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita bincang pasal topik apa tadi awal-awal tadi? Tak apalah, nanti ingat nanti saya bagi tahu. Pasal perniagaan yang takkan rugi ke? Sebelum tu lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal ni ke? Apa? Bekam. Bukan. Kenapa? Bekam. Lepas bekam. Ustaz baus. Cindy, thank you. Terima kasih awak. Yalah, model-model je dapat kan? Oh, 2 kali paus. Mana saya dapat spek. Tapi tadi ada lah orang bagi patin. Alhamdulillah, terima kasih korang. Rezeki ni. Yana, kenapa Yana? Kita tengah buka. Jangan burung Yana. Oh, cerita pasal Fashidu Cerita saya. Umat Nabi dihantar untuk buat dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni sebaik-baik manusia yang Allah jadikan. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajar manusia kepada baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan menegah perkara mungkar. That's a point. Betul. Dan satu lagi kan, jadi kita semua kena faham walau apa pun keadaan orang tu, contoh orang tu adalah penzina, dia minum arak, tapi bila mana dia cakap perkara yang hak, kita tak boleh nafikan benda tu. Contoh orang tu minum arak, dia tak semayang tapi dia suruh kita semayang, dia cakap semayang tu wajib. Kita tahu benda tu hak, kita kena terima benda tu. Walaupun orang tu tak sempurna, tapi bila mana dia kata yang hak, kita kena tone down kita punya ego. Kita jangan tengok siapa yang sampaikan, tapi kita tengok apa yang dia sampaikan. Kita semua belajar-belajar kan. Kita semua tak sempurna, tak lari daripada silap-silap. Macam saya dengar Zaidi cakap hari tu, mata kanan tengok kebaikan orang, mata kiri kita tengok keburukan diri kita kan? Betul. Kalau boleh tulis hidup, siapa rajin tolong tulis, hidup jadilah seperti mata lebah. Mata lebah yang sentiasa mencari kebaikan, bahkan memberi manfaat pada orang lain. Jangan hidup seperti mata lalat yang sentiasa mencari perkara yang busuk, yang suka cerita perkara yang busuk, dan akhirnya kita membawa benda yang busuk. Jadi please, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat yang makan tai. Okey, ni apa yang jangan sedih jangan sedih. Ops, jangan sedih. Apa yang Zaidi nak sampaikan tu, Zaidi tak nak orang salah faham. Zaidi okey je, cuma Zaidi nak bagi tahu yang kita tak perlu tunggu jadi baik pun untuk menyebarkan kebaikan. Sebab kita tahu kita tak baik lah, sebab tu kita kena buat. Kalau kita tahu kita baik, tak buat lah. So benda tu tak perlu nak tunggu jadi baik. Nak betul-betul jadi baik barulah kau boleh berdakwah. Time kau tak baik lah kau kena berdakwah. Sebab ni lah, benda ni lah kita belajar. Kita berdakwah ni bukan kita nak cakap kat orang, bukan kita nak
mengsekolahkan orang, mengajarkan orang ke apa. Sebenarnya kita bercakap ni untuk diri kita. Sebenarnya kalau bahasa lebih lembut lah, bahasa lebih lembut, sebenarnya yang bercakap-bercakap macam ni kadang-kadang syaitan menipu daya kita. Sebenarnya orang tu tak nak dengar benda baik, lepas tu dia cakap. Tadi Ustaz baru baca tadi dekat di BKL, dekat di BKL, bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, tapi sebenarnya itulah kemanisan dalam dakwah. So bagi saya lah kan, kita dalam surah Wal-Asr, surah yang paling pendek sekali. Kalau dia buat kaki dulu. Kejap pergi toilet jap. Bukan. Tang itu dia bilang balik salah kentut ke apa, so tak dapat macam tadi. Dia akan keluar sikit lah. Cuma macam tadi Ustaz tak nak sebab contoh macam ni kita buat, lepas 3 bulan kita urut dulu bekam tu okey. Tapi sekarang kita macam nak detect betul-betul yang pure lah. So lepas kita bekam, kita akan letak minyak zaitun dekat tempat kita cucuk tu. Tak paksa kalau sudi lah. Kejap lah. Ada kena pijak lagi lah. Okay. Sekejap. Jadi tukar phone jap. Boleh. Kan saya pemilik kain tu. Kadang-kadang kita nak yang mana? Kadang-kadang kawan kita pinjam RM10, pinjam RM50, pinjam RM100, kita cuba halalkan, kita cuba bagi je insya-Allah. Yang penting mahsyar besok kita selamat. Terima kasih Auni, terima kasih Nurizati, terima kasih nama tak? Okey. Soalan tadi, Ustaz nanti bincang pasal Maha Bijaksana Allah. Baik. Azizul Fauzi, kalau pinjam banyak macam mana? Mati. Satu Ustaz bagi contoh RM10-20 je. Kan? Nah, RM10-10 je. Kalau macam tu RM4,000 banyak lah tu. Kan? Okey. Sifat Al-Halim. Al-Hakim. Okey, saya kita sambung sikit lagi ya. Sifat Al-Hakim. Hakim ni maksudnya apa? Bijaksana Allah. Bijaksana Allah. Kenapa Ustaz bagi contoh kucing? Cakap. Kenapa mau bagi contoh kucing? Tadi saya buat macam ni, maksudnya rolling ke cakap ke apa? Kita suruh action, kita tak suruh cakap. Allah lembutnya, Allah lemah. Kenapa Yana? Tak ada orang cari ni. Kenapa ni? Tak apa, selesaikan dulu saya. Masalah rumah tangga Ustaz. Okey, tak apa Ustaz. Tadi iklan je. Jom sambung. Dah tengah nyorokkan kejap sebab pesakit yang kedua tengah baring. Ni orang yang kedua pula nak buat rawatan. So dia tengah buka baju, so tengah tutup lah ni. Okey, line clear. Standby soalan kedua Betul. Alright. Jadi apa contoh Allah Al-Hakim? Ya Allah, terima kasih Adila Yusof bagi kereta api. Dah lah Ustaz, nak mengorek dah ni. Okey, sikit. Nampak? Dah soalan lagi. Dah, nak pakai glow. Okey. Jadi Al-Hakim, kenapa Ustaz ambilkan terima kasih bagi trade, terima kasih banyak-banyak, semoga Allah berkati Adila Yusof, ya Allah. Jadi apa kaitan Al-Hakim dengan kucing? Bayangkan bijaksana Allah, Allah jadikan binatang ni tentang kucing. Jadi binatang peliharaan, betul tak? Dan orang pun jumpa kucing, kucing comelnya, pergi rumah Zaidi contoh ada kucing, kucing tak comel, Zaidi lagi comel. Contoh. Kan, dia try. Jadi bila kita pergi rumah orang, ya Allah comelnya kucing ni, comelnya. Bijaksana Allah jadikan kucing itu binatang yang kehidupan dia selesa dengan manusia. Maksudnya apa? Kucing ni dia boleh tidur dengan kita atas katil, boleh ikut kita nak kereta. Kucing ni boleh, kalau kat sofa boleh manja-manja dengan kucing, betul tak? Waktu kita makan,
kita boleh apa nama comel Ustaz Cuk ya. Iyalah Zizul kau ni. Zizul kan. Tuan-tuan semua, kawan-kawan semua doakan Azizul Fauzi ni, doakan dia cepat kahwin. Zaidi, Syahid doakan Azizul. Amin. Azizul ni Azizul, Azizul bukan dah kahwin? Azizul. Kalau kat mana ada Ustaz Ebit, kat situlah ada Azizul. Oh, Azizul. Masya Allah, rindu Azizul. Thank you. Macam mana kawan seseorang ni duit dekat kau handphone tapi tak berat soalan tu Azizul. Jadi bila kucing tadi Allah jadikan bijaknya Allah, kucing ni jadi binatang yang selari dengan manusia. Faham tak Zaidi? Jadi dia hidup dengan kita di rumah sangat sinkronis lah kita kata. Kita tengah makan, dia duduk atas meja kan comel. Kita buka almari, dia duduk dalam almari kan comel. Cuba bayang kalau Allah tak bijak. Tiba-tiba balik rumah, buka pintu, lembu. Binatang peliharaan lembu duduk dalam rumah, duduk jalan lembu dalam rumah. Duduk kat koridor, bukan kucing. Tengok lembu. Tingkat tak, ui. Kan, ni kadang kita tengok kat atas tu kucingnya comel. Buka-buka almari, kebau. Oh, terkejut mak. Nampak tak? Allah tak jadikan kebau, lembu, kan? Kambing, binatang duduk dalam rumah. Bayangkan kalau duduk atas katil, bori-bori ajak lembu tidur sebelah sini. Dia pun naik dengan kita keban katil. Nampak tak? Itu sebut bijaksananya Allah jadikan kucing sebagai binatang peliharaan. Ustaz Zul boleh masuk Maharaja Lawak Mega. Oh, serius ni? Tengok ni, orang tengah serius, dia orang cakap kita masuk Maharaja Lawak Mega. Betul, nak sebut bijaknya Allah. Cuba bayang dalam rumah kita ada lembu kebau. Tengah-tengah makan nasi dekat meja, lembu main. Macam tu. Itulah maksudnya apa? Bijaksana Allah. Ya, jadi Bang, ada soalan, ada orang tanya kat Zaidi, betul ke kita kena cari pasangan yang sekufu? Allah Subhanahu Wa Taala tidak membezakan di antara hamba-hamba dia pada kufu. Dalam Quran, Allah hanya sebut perbezaan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebut iman. Allah tak kata wahai orang kaya. Pernah jumpa? Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang handsome, wahai orang-orang model. Allah tak sebut. Yang Allah sebut iman. Yang Allah sebut iman. Yang Allah sebut iman. Nampak tak? Yang Allah sebut iman. Allah tak sebut. Tak ada istilah sekufu. Kalau sekufu, macam mana Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, sedangkan Khadijah itu adalah majikan Nabi. Yang kedua, macam mana Nabi kahwin dengan Saudah, Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan siapa lagi? Zainab binti Jahsy, seorang yang dia ni hamba. Akhirnya Nabi kahwin dengan wanita-wanita ni sebab iman, bukan sebab sekufu. Kalau tidak, layak ke kalau nak tengok sekufu? Nabi manusia paling handsome. Azizul kata tak kisahlah sekufu ke tak, janji datin isteri. Terima kasih Sakura, terima kasih. Maksudnya sekufu ni maksudnya apa? Kalau nak kira sekufu, Nabi manusia paling handsome, manusia yang Allah paling sayang. Kenapa Nabi dijodohkan dengan Khadijah? Khadijah janda, dah kahwin 2 kali. Khadijah janda kali, kau sekufu tak? Tak sekufu lah. Nabi ni ganteng, muda, handsome, cantik. Tak tahu nak cakap lah hebatnya Nabi kan. Tapi Allah jodohkan dengan Khadijah yang dah kahwin 2 kali. Khadijah dah kahwin 2 kali. Khadijah dah ada 4 orang anak. Dan lebih menarik, anak Nabi 7 orang. 6 orang lahir daripada Khadijah. Maksudnya Khadijah ada total 10 anak. Clear? Ustaz nasihat sikit orang yang suka pilih orang. Nasihat. Yang jawapan sekufu tu maksudnya Allah pandang atas iman dengan Allah dalam Islam, dalam Quran, Allah hanya memandang iman dan amal. Allah tidak pernah pandang kufu, pangkat, darjat. Kalau nak kira kufu, pangkat, darjat, Firaun berjaya sebab dia ada kerajaan yang hebat. Tapi Firaun dilaknat Allah sebab tak ada iman. Korun lebih kaya daripada kita ni, yang main forex, yang main apa-apa ni, saham ke, jutawan, main hartanah ke apa. Korun lebih kaya, tapi Korun dilaknat sampai mati sebab iman dan amal. Orang bukan Islam semayang tak? Semayang. Cina semayang, India semayang, tapi sebab iman tu tak betul, maka ibadat tadi dikira tak?
tak dikira. Maka tidak ada istilah sekufu. Yang ada beriman dan bertakwa. Nak kahwin dengan seorang perempuan daripada London, boleh? Lawa, cantik. Syarat dia mesti Islam dengan kita kahwinan sebab iman dia sama dengan iman kita. Nampak? Bukan sebab okey dia kaya kahwin, walaupun dia tak ada iman, yang penting dia kaya ustaz kahwin, tak boleh. Jadi kalau kahwin dia kena masuk Islam. Kita dapat kahwin dengan dia sebab apa? Setelah iman dan amal dia betul. Real Sahabat FM, dakwah sampai mati. Kahwin semasa iman dan amal dia betul. Ya. Contoh, dia tak beriman dengan Allah. Dia kita jangan sebut bukan Islam, kita sebut dia belum Islam. Dia belum Islam. Bila dia nak kahwin dengan kita, dia kena masuk Islam, betul? Jadi kita telah ajak dia dengan sebab perkahwinan tadi, secara tak langsung kita telah ubah kehidupan dia kepada kehidupan yang lebih bermakna, beriman kepada Allah, dan akhirnya dia dapat Islam, dia kahwin kita. Maka kita kahwin dengan dia, kita telah sempurnakan iman dan amal dia. Sebab tu Islam cantik. Kalau tidak, mana boleh kahwin campur. Nanti kita semayang macam lain, dia semayang macam lain. Islam kufu yang ada iman dan amal. Maghrib pukul je Maghrib pukul siapa pula? Sekejap. Dia pukul siapa? Maghrib lagi 7 minit. Oh, ingat maghrib pukul siapa tadi? Dia nak pukul siapa? Tadi kata maghrib pukul. Dah pukul siapa? Pandai cakap Kedah. Sebab tu Nabi kata apa, bila nak kahwin, benda pertama yang kita tengok apa dia? Agama dia. Dia cantik, dia kaya, nasab dia keturunan raja-raja. Dia keturunan raja-raja, kaya, cantik tapi tak ada agama. Batal tiga-tiga tadi. Tapi kalau dia ada agama, dia kurang cantik, tak ada masalah. Tutup lampu, settle. Kalau dia ada agama tapi dia tak kaya, tak apa. Yang penting boleh hidup. Yang ketiga, dia ada agama. Chill Sakura, terima kasih Sakura. Yang ketiga, dia nasab keturunan dia biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja, orang biasa-biasa. Tapi dia ada agama, selesai. Maksudnya apa? Cantik, kaya, nasab akan terikat kuat dengan adanya agama. That's the point. Okay, macam Mufti Man, saya tengok ada video satu Mufti Man cakap, bila kita nak cari pasangan ni, okey, contoh bila dia ada agama, kita letak satu. Tapi bila dia ada rupa, kita letak kosong kat belakang. So maksudnya jadi 10. Cantik. Kalau bila dia kaya, letak lagi kosong. So dah jadi 100. So bila dia ada keturunan yang baik, kita tambah lagi. So jadi 1000. Sampailah tambah apa lagi advantage dia sampai banyak, sampai berjuta. Bila buang yang satu kat depan yang tu, iaitu agama, benda tu akan jadi kosong semuanya. That's the point. Jadi bila dia doakan lah jadi dapat 1 juta. Dia punya kosong tu banyak. No, I tell you. It's not about. No, I tell you. Zaidi ada agama, dia ada rupa, ada keturunan yang baik, ditambah dengan bila dia artis, tambah lagi 1 kosong. Dia model, tambah 1 kosong. Syahir dengan Zaidi terkenal, infinity. Tak ada kosong dah, infinity. Tapi kalau Izadi bukan kat dunia je Ustaz, dekat penduduk langit pun dia terkenal. Amin. Ya. Sebab apa? Barang siapa yang mereka baca Quran, barang siapa mereka buat dakwah, mereka berjalan kaki buat dakwah, malaikat di langit lihat mereka sedang tawaf di antara Baitullah. Allah. Orang yang tawaf Baitullah, nampak tawaf Baitullah. Tapi bila kita pergi buat gas, ziarah rumah ke rumah, seperti kita tawaf. Ustaz, awak pakai glove. Saya tengah bekam orang. Terima kasih Ferry bagi love. Kerja lah, masih. Selawat 7 kali. Allahumma salli ala 7 kali baca. Niat balik. Sampaikan jadi terlari niat. Kita benda kita niat nak berdakwah lagi, sharing lah. Contoh macam sharing, kita belajar sama-sama kan. Tapi selalu kena minta ke Allah betulkan niat, tetapkan hati yang berbolak-balik ni. Sebab takut bila kita niat dah terlari, takut benda tu jadi sia-sia. Ni pesanan untuk aku juga
Ni pesanan untuk aku juga lah. Memang ujian lah untuk orang yang nak sebarkan kebaikan. Dia bukan benda yang mudah. Nabi nak sebarkan kebaikan pun macam-macam ujian. Dan untuk diri kita kan yang sekarang ni sedang sebarkan kebaikan, sebenarnya kita kena jaga yang pertama akhlak kita lah. Sebab kita punya akhlak ni kena selari dengan apa yang kita sampaikan. Yang keduanya, ni aku cakap untuk aku juga Adi, sebab kita dah start sebar-sebarkan kebaikan kan. Dan yang keduanya adalah kita kena jaga zikir. Orang yang jaga zikir ni, percakapan dia penuh isi. Walaupun dia cakap benda yang simple, tapi dia memberi kesan. Contohnya, siapa yang jaga zikir dalam dia menyebarkan kebaikan, dia ibarat macam pistol ada peluru. Satu orang yang ada pistol, ada peluru, maka dia tembak tu ada kesan. Dia cakap tu ada kesan. Yang nombor dua, dia nak dibandingkan dengan orang yang tak jaga zikir, tak baca Al-Quran. Bila dia cakap tu kan, dia ibarat macam tak ada peluru. Dia tembak, bunyi kuat, tapi tak memberi kesan. Jadi ujianlah untuk kita kan. Macam aku sendiri kan, kita pun dah start sebar-sebarkan kebaikan. Apa yang kita cakap tu sebenarnya kita memang kena niat untuk cakap diri sendiri lah. Sebab apa? Malu dekat Allah SWT. Allah SWT banyak tutup aib kita kan. Kita cakap, kita nampak macam baik. Sebenarnya kalau Allah buka aib kita, aku ni pun malu nak cakap apa benda yang aku cakap ni lah. Tak layak lah untuk kita cakap. Tapi kita sebagai umat Nabi memang kita tak boleh berhenti untuk bercakap benda yang baik ni. Dan kita memang cakap untuk diri sendiri lah, macam motivation untuk diri kita kan. Lagi-lagi kita kerja dalam industri kan. Memang besarlah hujan kita. Confirm Allah akan bagi ujian. Confirm Allah akan datangkanlah. Confirm lah. Bagi aku rasa mesti Allah akan datangkan ujian. Sama ada kita kuat atau tak lah. Macam kita cakap kan, kena selari dengan apa yang kita cakap. Kena selari dengan apa yang kita buat. Kena tunjuk akhlak yang baik, kena buat benda-benda yang baik. Tapi benda tu akan ada ujian. So sama ada kita kuat tak kuat tu, benda tu pun kena minta kepada Allah. Apa-apa nak buat pun nak istiqomah kena minta. Nak kuat kena minta. Nak kuat ada ujian kena minta. Semua benda kena minta. So jangan pernah berharap ke Allah. Jangan pernah berharap ke Allah pula. Astagfirullahaladzim. Cut. Jangan pernah berharap dengan malu. Benar. Berharaplah ke Allah. Ataupun kita nak pujuk hati kita macam inilah. Nabi manusia paling agung, kekasih Allah yang paling dalam dunia ni, manusia Allah paling sayang Nabi. Begitu sekali Nabi disayangi Allah, dikasihi Allah, Habibullah. Nabi juga diuji, apatah lagi kita ni. Benar. Dan orang yang beriman dia seronok dengan ujian, sebab ujian ni lah menyebabkan dia dekat dengan Allah. Cukuplah kita tengah naik motor, naik kereta, tiba-tiba ada apa? Roblox ni. Allah. Lagi saya bising lagi. Apa? Lagi aku bagi bising pintu, cermin kaca semua bagi pecah. Ke saya kan. Saya manusia yang lemah. Amin Sak John. Salah saya. Amin Sak John. Ingat Amin Sak John. Sorry. Minta ampun. Ya Allah, semoga Allah berkati semua. Tak sengaja. Itulah sebab saya cakap ni, sebab saya tahu saya macam mana. Saya tahu apa yang saya pernah buat. Saya tahu banyak, macam saya cakap, banyak Allah tutup aib saya lah, sebenarnya. Apa yang korang nampak, apa yang korang pusu semua, itu apa yang korang nampak. Korang tak nampak apa yang Allah tutup. Kalau Allah buka, ya Allah, tak tahu macam nak cakap. Tapi macam Ustaz cakap lah, la taqnatu rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Macam mana kita berjahat pun patah balik. Macam mana kita Kalau nak tunggu sempurna, bila kita sempurna? Sebab kita takkan sempurna, sebab kita manusia yang lalai, penuh dengan dosa. Kita bukan malaikat. Alright. Dah azan maghrib dah. So bagi menghormati azan,
Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung Jaga hati, hidup diberkati, syurga menanti, dakwah sampai mati. Oh yeah. Ayah Kesuddin Wa nahayyu. wa nahai. Okay, Assalamualaikum semua. Kurang thank you. Jangan lupa maghrib. Ya. Ustaz. Ustaz. Ya, Syahid. Sopan santun. Anak Melayu senyum Allah teruki. Hafiz. Assalamualaikum. Allah Hafiz. Assalamualaikum semua. Jumpa dan jumpa lagi. Okay. Allah. InsyaAllah. Salam maghrib buat semua. Jangan lupa solat jemaah. Kalau boleh pergi masjid, itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, bye. Kurang. Thank you tau. Thank you. Assalamualaikum semua. Yang jadi cakap tadi tu gurau-gurau je tau. Saja je. Thank you tau semua. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa maghrib. Bukan Zaidi. Ustaz lah yang share. Ustaz dengan Syahir yang share. Zaidi banyak pendengar je. Jadi copy paste balik je. Okay. Jangan lupa maghrib. Bye. Assalamualaikum. Sama sini pun dah azan. InsyaAllah doakan Zaidi Doakan Zaidi. Kalau sempat jadi live. Okay, bye. Assalamualaikum.